Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya lagi sebagai Dr. Irwan Muhammad Ali untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam subjek research methodology, di mana selepas kita membentuk idea dalam sesebuah kajian, apakah langkah seterusnya. Dan perkara itu akan kita bincangkan dengan lebih lanjut pada siri kali ini. Course learning outcome for this subject is to demonstrate the understanding of entire research process. Persoalan yang penting dalam kita menentukan sesuatu kajian adalah what is research problem. So secara umumnya research problem adalah apa-apa permasalahan yang dikaitkan dengan sesuatu isu. Sebagai contoh, dalam facilities management, facilities management merupakan kita dalam konteks dia, FM itu adalah isu dia. Dan problem, apa problem yang berlaku dalam pengurusan facility? Sebagai contoh, strategies in managing human behavior ataupun juga problem in scheduling, preventive maintenance task. So itu adalah problem. So problem statement ataupun apa-apa problem yang cuba kita nak highlight ataupun yang cuba kita nak solve ini dalam satu-satu bidang kajian, mungkin kita boleh kenal pasti berdasarkan literature review yang lepas, ataupun biasanya kita boleh tengok dalam thesis ataupun report-report yang biasanya akan membincangkan satu bahagian akan membincangkan berkenaan dengan recommendation for the future research ataupun studies. So dalam tu dia akan highlight beberapa problem yang mungkin perlu ataupun ada ruang-ruang yang perlu untuk dibuat kajian terhadapnya. So antara contoh-contoh lain juga adalah casual observation, untuk kita membuat pemerhatian lanjut terhadap sesuatu, maybe fenomena ataupun behavior. Dan juga mungkin kita boleh study based on practical situation. Mungkin dari segi teorinya macam ni, tapi dari segi praktis mungkin ada sedikit berlainan. Dan masalah-masalah ini perlulah disokong dengan literature review yang sah ataupun sumber-sumber yang dipercayai. Tujuannya adalah memastikan sesuatu problem itu adalah bersandarkan kepada fakta yang betul. Dia tidak boleh dibuat ataupun research problem tidak boleh di-generate based on andaian semata-mata. Okay? Mestilah berdasarkan kepada fakta yang menunjukkan memang terdapatnya permasalahan tersebut. Dan permasalahan yang dinyatakan menyebabkan perlunya sesuatu kajian dijalankan untuk mendapatkan solution terhadap masalah tersebut. Kita mengenal pasti beberapa problem
yang ada dalam bidang kajian yang kita cuba buat kajian, perkara pertama sekali kita kena menetapkan apakah permasalahan sedia ada dalam konteks kajian yang cuba kita buat. Umum dah tahu masalah yang ada dalam bidang kajian kita apa dia, apa permasalahan yang kita dah tahu. Dan daripada permasalahan itu, apa lagi permasalahan yang cuba kita nak discover. So daripada situ akan membuka jalan untuk kita menentukan apakah matlamat kajian ataupun aims of research, dan juga dapat membantu untuk kita menetapkan apakah objektif yang perlu kita capai dalam memastikan problem yang kita highlight itu mendapat solution terhadapnya. Dan yang paling penting sebenarnya problem statement adalah menentukan apa dia problem. Daripada problem tersebut akan ada action, which is we conduct our research, and then daripada situ, rentetan daripada itu akan adanya solution. So solution itu adalah result of our research ataupun kita punya finding. So why research problem is very important? Seperti yang saya nyatakan tadi, research problem ini sangat penting supaya kita boleh menentukan ataupun menetapkan hala tuju kajian itu secara terperinci, secara terancang, secara teratur, dan dapat mengelakkan benda-benda yang tidak perlu dalam kajian. So research problem ataupun problem statement itu sangat penting supaya kita kekal fokus dalam kita buat kajian. Setelah kita mengenal pasti research problem dan kita telah pun menyatakan problem statements for the research, langkah seterusnya adalah menyatakan research aim. So, untuk mudah faham, research aim adalah jawapan ataupun solution kepada research problem. So, research aim mestilah spesifik, menjawab kepada permasalahan yang kita highlight. Contoh permasalahan adalah dalam merancang ataupun strategi in preventive maintenance management for private finance initiative project. So ada masalah on strategies in preventive maintenance. Itu problem. So the solution dia ada adalah solution kepada permasalahan tersebut. Sebagai contoh adalah model preventive maintenance and so on. So itu adalah aims. Aims dia adalah to develop strategy model for preventive maintenance ataupun to develop framework ataupun to provide guideline ataupun to identify critical success factor ataupun critical factor in strategize preventive maintenance and so on. So statement untuk research aim ini mestilah dalam satu ayat yang ringkas dan dia mewakili menggambarkan keseluruhan kajian. Sebagai contoh, the purpose of this study is to, yang kita kena mention, it should imply the question, apa persoalan yang kita highlight, define the variable of the purpose of the study, and define the population of the study. Bagi contoh, the purpose of this study is to propose ataupun to develop model for preventive maintenance management. So dia punya variable towards, contohlah, towards successful ataupun towards organization performance, FM performance. Itu dia punya context of study. And then population maybe in Malaysia, in public sector, in Perak, and so on.
setelah kita menetapkan aims ataupun sasaran bagi sesuatu kajian, perlulah kita menyatakan beberapa research objectives. So research objective ini adalah beberapa siri ataupun jawapan kepada persoalan secara teratur, di mana objektif pertama, sebagai contoh, objektif pertama adalah langkah yang pertama yang perlu kita buat dalam mencapai M yang dinyatakan. Kemudian objektif yang kedua adalah lanjutan daripada result objektif yang pertama. Dan kemudian mungkin ada objektif yang ketiga ataupun hanya dua objektif, dan hasilnya daripada dengan menjawab dua objektif ini, kita akan mencapai M ataupun purpose of research. Kita gagal mencapai salah satu objektif, bermaksud kita gagal mencapai M of the research, gagal mencapai matlamat kajian. So objektif kajian mestilah dibentuk berdasarkan kepada M of research. Mestilah menjawab, kena selari. Dia tak boleh M ke kanan, objektif ke kiri. Ni tak betul. Contoh-contoh kata kerja dalam research objective, sebagai contoh, to discuss, to examine, to identify, to explore, to reflect. So pilihlah perkataan yang sesuai, yang mana dapat menjawab ataupun sebagai respon kepada research aim ataupun research purpose. Seterusnya, apa pula research question ni? So research question adalah salah satu persoalan yang dibuat. Sebagai contoh, objektif yang pertama adalah to identify preventive maintenance in organization, in facilities management organization. So persoalan kepada objektif tersebut adalah what is preventive maintenance strategies in facilities management of bergantung kepada persoalan. So untuk kita menetapkan research question, perlu kita lihat juga apakah research objektif yang kita buat, yang kita telah set, dan mestilah selari. Research question ni mestilah selari dengan research objektif. Kemudian seterusnya, kebiasaannya dalam bab pertama ataupun dalam introduction chapter, biasanya kita akan menerangkan, kita akan ada satu bahagian menerangkan berkenaan dengan research significance ataupun benefit of our research. So daripada situ kita akan menerangkan apakah potential significant of our research ataupun benefit from our research. Daripada kajian yang kita cuba buat ni, siapakah yang golongan yang terkesan ataupun kumpulan yang akan terkesan. So ini perlu dijelaskan bagi menunjukkan impact of our research itu. So what is research hypothesis? So basically research hypothesis ini adalah assumption ataupun prediction daripada berdasarkan kepada pemerhatian yang akan kita buat ataupun testing yang akan kita buat. Daripada pemerhatian ataupun kita punya eksperimen ataupun kita punya testing, sama ada data dalam bentuk kuantitatif ataupun eksperimen, akan menjawab kepada hipotesis yang dibuat. So hipotesis is a fact
sama ada pembuktian itu betul ataupun salah. Sekiranya hipotesis yang kita buat diterima berdasarkan dapatan kajian, okay, it's a positive, ada influence, okay, it's significant. Tapi sekiranya hipotesis kita salah ataupun tidak diterima ataupun tidak ada signifikan, okay, so untuk tempoh tersebut ataupun untuk population yang ada ataupun untuk bahagian kajian yang kita buat, field of research itu, mungkin benda tu tak support ataupun kita boleh sebut sebagai plausible acceptance ataupun plausible influence ataupun plausible significant. Mungkin dia negatif, jawapan pada masa kini mungkin negatif, dan mungkin ada potensi pada masa hadapan bila kajian lanjutan dibuat, mungkin hipotesis mungkin akan menjadi positif. So dia bergantung kepada population, area of research, dan perlu, sebab tu hipotesis ni dia tidak semestinya kalau positif terus, kalau negatif dia terus. Dia bergantung kepada group ataupun population yang kita buat. Kajian yang kita buat tu fokus pada which population ataupun area of study yang kita buat. So perlu ke tak setiap kajian ni perlu ke tak ada hipotesis? Jawapannya tidak perlu. Dia hanya kajian-kajian yang berbentuk testable ataupun yang perlu kita test ataupun kita perlu buat validate, kita buat validation of certain teori ataupun konsep yang kita buat, sama ada dalam bentuk theoretical concept atau theoretical framework ataupun conceptual framework. So kebiasaannya hipotesis statement ini kebiasaannya diguna pakai dalam postgraduate studies lah. Untuk undergraduate study ni rasanya not necessary, tak perlu. Baiklah, as a summary for our discussion today, so di sini saya bagi satu contoh bagaimana daripada isu kita highlight di atas, which is kita panggil juga sebagai epistemology. Daripada isu itu kita bentuk kepada problem. Daripada problem kita nyatakan apakah aim yang kita nak capai, dan kita menyatakan beberapa objektif yang kita nak capai. Dan juga daripada objektif tersebut kita nyatakan apakah research question bagi kajian. Dan sekiranya perlu, sebagai contoh, sekiranya research kajian kita ini dibentuk berdasarkan theoretical ataupun conceptual framework, dan barulah kita ada pernyataan hipotesis bagi menjawab sama ada positif ataupun negative relationship between variable ataupun apa-apa faktor yang kita cuba nak kaji. So daripada sini kita nampak FM tu adalah dia punya puncak of isu ataupun topik yang kita nak buat, dan problem yang cuba di highlight adalah adopting new technologies in facilities management. So kita dah daripada skop yang besar kita turun sikit, dan daripada situ apa aim yang kita nak capai. Daripada permasalahan kita FM company dia tak pakai adapting new technologies. So apa aim of our research? So to develop successful strategies in adopting new technologies. So kita dah fokus macam mana kita nak pastikan setiap FM organisation ni dia orang boleh adopt new technologies. So apa objektif dia? So objektif ni mestilah disenaraikan beberapa objektif yang akan menjawab kepada aim kajian, purpose of research tu. Dan diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami sedikit sebanyak dia punya struktur daripada isu yang kita highlight, problem, aims, objective, question, and sekiranya perlu kepada research hypothesis.
Alhamdulillah, begitulah sedikit sebanyak sesi perkongsian kita pada kali ini. Diharapkan daripada sesi ini melalui penerangan yang ringkas, tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami bagaimana cara untuk membentuk ataupun menyatakan research problem dan macam mana kita membentuk develop research aim dan menyatakan research objective, research question, and then menyatakan statement of significance of our research, dan juga sekiranya perlu menyatakan research hypothesis. Diharapkan ada manfaat, dan sekiranya ada persoalan boleh secara personal boleh berhubung dengan saya, dan juga disertakan beberapa link video yang mungkin boleh digunakan sebagai rujukan untuk memahami dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan topik yang kita bincangkan. Sampai kita berjumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.